Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini saya akan membentangkan assignment berkumpulan yang dipilih oleh kami, iaitu negara Indonesia sebagai negara dunia ketiga. Negara dunia ketiga ini dikenali sebagai bekas tanah jajahan yang terdiri daripada negara yang sedang membangun, negara yang kurang membangun dan beberapa negara yang miskin. Negara dunia ketiga ini mengalami pelbagai masalah seperti pengangguran, ketidakstabilan politik, kemiskinan dan penduduk yang tidak terkawal di dalam negara dunia ketiga tersebut. Iaitu, negara dunia ketiga ini diklasifikasikan sebagai negara yang tidak mempunyai industri dan teknologi yang maju dan pendapatan per kapita negara tersebut adalah rendah. Seterusnya, negara dunia ketiga ini pada dasarnya adalah sebuah negara yang maju dalam kegiatan ekonomi seperti perlumbungan, pertanian dan hasil hutan. Keadaan ini berubah selepas kedatangan kuasa barat yang datang menjajah di negara dunia ketiga ini dan merampas segala hasil yang bumi yang terdapat di dalam negara dunia ketiga ini, menyebabkan negara dunia ketiga ini tidak maju dan hasil bumi yang ada pada dunia ketiga ini dirampas oleh pihak barat yang telah menjajah. Akhir sekali, kebanyakan negara dunia ketiga ini mempunyai pelbagai masalah seperti kemiskinan, konflik perkauman, industri dan teknologi yang kurang maju dan ketidakstabilan politik. Ini akan menyebabkan ekonomi sesebuah negara dunia ketiga ini menjadi teruk dan tidak maju ke hadapan seperti negara-negara yang maju. Indonesia merupakan salah satu negara yang mempunyai pelbagai kebudayaan. Oleh sebab itu, Indonesia menjadi daya tarik bangsa lain dari belahan dunia untuk mengetahui bahkan mempelajari kerana budaya Indonesia dikenali sangat unik. Kebanggaan bangsa Indonesia terhadap budaya yang pelbagai sekaligus mencetus pandangan seluruh rakyat untuk mempertahankan budaya lokal agar tidak hilang di telan zaman. Indonesia adalah negara kepulauan yang paling besar di dunia. Indonesia mempunyai lebih daripada 17,000 pulau di mana hanya 7,000 pulau yang berpenduduk. Pulau utama di Indonesia ialah Kalimantan, Jawa, Sulawesi, Sumatera dan Papua. Selain itu, Indonesia juga mempunyai pulau-pulau kecil seperti Bali, Karimun Jawa, Gili dan Lombok yang merupakan tujuan pelancongan lokal maupun international. Jakarta merupakan ibu kota negara Indonesia yang terletak di Pulau Jawa. Selain mempunyai pulau yang menarik, iklim tropika yang dimiliki Indonesia juga menjadikan Indonesia tujuan pelancongan yang utama. Waktu terbaik untuk melancong ke Indonesia adalah pada musim panas, iaitu pada bulan April hingga Oktober. Bulan Mac dan November merupakan pergantian musim. Pada pergantian musim, cuaca di Indonesia menjadi tidak menentu. Panas matahari, angin dan hujan datang bersamaan dalam satu hari. Sementara itu, musim hujan biasanya berlaku pada bulan Disember hingga Mac. Negara Indonesia berada di antara dua samudera dan dua benua. Sehubungan dengan itu, Indonesia berhubungan langsung dengan darat maupun laut dengan beberapa negara sekitarnya. Antara hubungan bersama laut adalah dengan Australia, Filipina, India, Malaysia, Singapura, Timor Leste, Thailand dan Vietnam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hidayah Auni binti Muhammad Fuad. Nombor matrik saya adalah 298114. Di sini saya ingin menerangkan tentang isu dan masalah dari segi isu ekonomi. Isu ekonomi adalah isu yang menjadi tumpuan serius yang kerana dia memberi kesan kepada negara kami, iaitu negara Indonesia, dan dalam kajian ini dia menunjukkan bahawa negara ini mempunyai masalah dari segi ekonomi dan masalah utamanya adalah masalah pengangguran dan masalah kemiskinan. Secara umumnya, pengangguran merupakan salah satu isu makroekonomi yang memberi kesan secara langsung kepada ekonomi sesebuah negara. Masalah pengangguran di Indonesia menunjukkan angka yang semakin meningkat dan masalah ini menunjukkan isu yang serius. Hal ini secara tak langsung memberikan impak yang besar untuk pertumbuhan ekonomi negara. Pengangguran menyebabkan rakyat tidak mempunyai pendapatan yang tetap untuk menampung perbelanjaan seharian mereka. Hal ini sekaligus menyebabkan negara Indonesia terkait dengan masalah kemiskinan kerana terdapat jurang antara golongan yang berkemampuan dan juga golongan yang tidak berpendapatan.
Okey, seperti yang kita tahu, negara Indonesia sering mengalami peningkatan penduduk yang besar pada setiap tahun. Perkara ini menyebabkan semakin meningkatnya jumlah orang yang ingin mencari pekerjaan walaupun kerajaan Indonesia sendiri telah berusaha untuk menambahkan peluang pekerjaan. Okey, analisis keseluruhan yang dilakukan pada bulan Ogos 2022, jumlah penduduk mencatatkan lebih 8 juta orang yang menganggur. Hal ini sangat jelas pengangguran menjadi satu isu yang perlu diketengahkan agar masa depan negara dapat dipertimbangkan dan akan terjamin. Seterusnya, masalah kemiskinan. Masalah kemiskinan adalah salah satu masalah yang akan menimbulkan pelbagai masalah sosial dalam sesebuah negara. Di sini, kemiskinan berpunca daripada dua faktor, iaitu faktor internal dan faktor eksternal. Internal dikatakan penyebab kemiskinan di Indonesia seperti sikap individu yang terlalu memilih pekerjaan menyebabkan mereka berada dalam lingkungan kemiskinan. Seterusnya, faktor eksternal yang menjadi punca berlakunya kemiskinan di Indonesia, contohnya perubahan iklim, kerosakan alam, kehidupan sosial dan struktur sosial. Selain itu, tahap pendidikan yang rendah juga menjadi penyebab kemiskinan. Hal ini dikatakan kerana pengagihan pendidikan di Indonesia menghadapi banyak halangan yang menyukarkan rakyat untuk bersekolah. Dan yang terakhir, punca kemiskinan berlaku adalah disebabkan akses yang terhad kepada sumber yang sedia ada. Contohnya, sekumpulan manusia biasanya akan dilanda kemiskinan kerana sumber asli atau modal yang terhad. Kesimpulannya, isu dan masalah ini mungkin menjadi punca kepada kegagalan bagi pertumbuhan ekonomi dalam negara Indonesia itu sendiri. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Nur Suhaila binti Muhammad Makawi dan nombor matrik saya ialah 297974. Pertama sekali, saya akan menceritakan isu sosial di Indonesia. Masalah sosial sentiasa wujud dalam pelbagai bentuk dan rupa. Masalah sosial boleh ditakrifkan sebagai sebarang masalah yang menjejaskan kualiti hidup seseorang individu atau keseluruhan masyarakat. Masalah sosial ini memberi kesan negatif kepada seluruh masyarakat. Oleh itu, mana-mana negara termasuk Indonesia sudah pasti mempunyai atau menghadapi masalah sosial. Isu sosial di Indonesia ini termasuk krisis iklim dan iklim alam sekitar. Isu sosial pertama di Indonesia adalah masalah krisis iklim. Perubahan iklim ialah isu penting yang perlu ditangani oleh masyarakat di seluruh dunia. Isu ini mempunyai kesan yang sangat besar terhadap kehidupan masyarakat. Kenaikan suhu bumi juga mengubah sistem iklim yang mempengaruhi pelbagai aspek perubahan alam dan kehidupan manusia seperti kualiti dan kuantiti air, habitat, hutan, kesihatan, tanah, pertanian dan ekosistem pantai. Perubahan iklim yang biasa berlaku di Indonesia adalah disebabkan oleh penebangan hutan secara besar-besaran, kebakaran hutan, kerosakan pada tanah lembap dan penebangan hutan kerana telah kehilangan penyerapan karbon dioksida. Perubahan iklim ini menimbulkan cabaran kepada pembangunan dalam persekitaran sosioekonomi yang mampan dan pencapaian matlamat pembangunan Indonesia. Saya teruskan dengan masalah krisis alam sekitar. Terdapat banyak tragedi yang ngeri berkaitan krisis alam sekitar di Indonesia. Yang pertama ialah tragedi ini termasuk banjir kilat di Sungai Cimanuk Garut pada 20 hingga 21 September 2016, iaitu merupakan banjir kilat terbesar dalam sejarah daerah ini. Selain itu, punca utama kebakaran hutan yang membawa kepada pencemaran asap dan peningkatan pelepasan karbon adalah tanah gambut atau tanah gabungan hutan dan tanah sejak 6 tahun lalu sehingga 2014 disebabkan oleh kebakaran yang disengajakan dan merebakkan apinya. Nama saya Muhammad Arif Aiman, nombor matrik 298066. Saya akan bertangkan tajuk isu infrastruktur di negara Indonesia. Apa itu infrastruktur? Infrastruktur merupakan kemudahan dan perkhidmatan asas seperti kesihatan, pendidikan dan sebagainya. Antara masalah yang pertama adalah isu masalah pengangkutan di negara Indonesia. Isu ini sering diperkatakan oleh negara yang sedang membangun, lagi-lagi di negara Indonesia, kerana Indonesia merupakan negara kepulauan. Jadi,
pengangkutan laut merupakan pengangkutan yang penting. Kebanyakan pelabuhan di negara Indonesia telah mencapai tahap yang maksimum. Jadi, ia membuatkan pengangkutan ini telah menjadi terhad, serta kebanyak kenderaan sewa di sini seperti teksi, beca dan teksi motosikal. Dan bas dan van juga digunakan bagi pengangkutan awam utama di bandar-bandar yang besar. Seterusnya, isu masalah air di negara Indonesia. Perkara ini dikatakan kerana ramai rakyat Indonesia dapat akses air dengan perolehi dengan air hujan, air mata air dan air mineral yang dijual oleh kedai runcit. Masalah di Indonesia adalah kerana air hujan yang tidak dapat diserap oleh tanah kerana bangunan telah terhalang menyebabkan tidak dapat air diserap dengan baik. Selain itu, peningkatan permintaan air bersih di bandar Jakarta kerana rakyat telah berpindah daripada kampung ke bandar. Statistik menunjukkan 99% adalah dari bahan buangan najis serta 45% air bawah tanah yang tercemar dengan najis. 80% juga mengandungi bakteria E. coli yang diperolehi kajian penyelidikan Bank Pembangunan Asia iaitu ADB pada tahun 2016. Bagi mengatasi atau menyelesaikan isu dan masalah pembangunan bagi aspek sosial, ekonomi, politik dan infrastruktur, Indonesia wajarlah mengaplikasikan teori-teori bagi membendung masalah pembangunan di Indonesia. Antara teori yang sesuai untuk menyelesaikan isu-isu yang berlaku di Indonesia ialah teori Keynes. Kecenderungan Keynes telah ditubuhkan oleh John Maynard Keynes pada tahun 1936. Teori ini muncul untuk mengatasi krisis ekonomi. Teori ekonomi Keynes adalah berdasarkan fakta bahawa dasar negara dan monetary mempengaruhi perniagaan dan ekonomi. Teori Keynes sering memberi tumpuan kepada pengaruh langsung dalam teori ekonomi. Politik memberi tumpuan kepada keperluan jangka pendek dan cara dasar ekonomi boleh membetulkan negara dan ekonomi dengan cepat. Atas sebab ini, perbelanjaan kerajaan adalah teras utama dalam ekonomi Keynes. Dalam ekonomi, kewujudan pengangguran sentiasa berlaku. Oleh itu, kerajaan Indonesia wajarlah mengambil langkah insentif untuk menangani masalah pengangguran dan inflasi dengan menjalankan aktiviti pada guna tenaga penuh. Dalam kes ini, teori Keynes percaya bahawa dalam jangka panjang, ekonomi pasaran sahaja tidak boleh mewujudkan peluang pekerjaan penuh tanpa adanya kebijaksanaan pemerintah. Dasar kerajaan yang dimaksudkan di sini bertujuan untuk mengurangkan berlakunya ketidakstabilan ekonomi. Selain itu, kerajaan Indonesia haruslah menawarkan gaji yang lebih tinggi sebagai cara untuk memaksimumkan disiplin dalam meningkatkan prestasi pekerja. Untuk mengelakkan kos pertukaran buruh, sistem gaji yang baik boleh meminimumkan kemungkinan pekerja meninggalkan syarikat dan mengelakkan kos mencari pekerja baharu. Selain itu, masalah kemiskinan juga berlaku di negara Indonesia. Kemiskinan berpunca daripada akses pendidikan yang lemah. Pendidikan adalah cara untuk mengatasi kemiskinan. Teori Keynes menyatakan bahawa pendidikan adalah matlamat pembangunan asas. Sebuah negara di mana pendidikan memainkan peranan penting dalam membentuk kapasiti untuk mengasimilasikan teknologi moden dan membangunkan kapasiti untuk menjana pertumbuhan dan pembangunan yang mampan. Teori Keynes menekankan kepentingan kerajaan khususnya dalam meningkatkan pembangunan modal insan dan menggalakkan penyelidikan dan pembangunan untuk meningkatkan produktiviti manusia. Buktinya bahawa pelaburan dalam pendidikan dapat meningkatkan kualiti sumber manusia terbukti dengan meluaskan pengetahuan dan kemahiran. Lebih tinggi latar belakang pendidikan, lebih baik pengetahuan dan kemahiran yang membawa kepada peningkatan produk. Keynes juga bergantung kepada perbelanjaan kerajaan untuk melonjakkan pertumbuhan ekonomi ketika kegawatan ekonomi lembab. Seperti mana di Indonesia, kerajaan Indonesia telah menjalankan beberapa program dalam memajukan negara Indonesia dalam bidang ekonomi. Program pertama yang dijalankan oleh kerajaan Indonesia adalah program tindakan pembasmian kemiskinan. Pengurangan kemiskinan merupakan salah satu fokus pemerintah daerah. Oleh sebab itu, dalam melaksanakan program ini, satu usaha merentas peringkat wilayah amat diperlukan dengan melibatkan peranan pihak swasta, institusi zakat dan pihak lain selaras dengan tindakan pembasmian kemiskinan kerajaan pusat dan kerajaan wilayah.
Melalui validasi data-data kesejahteraan sosial terintegrasi dengan memanfaatkan teknologi informasi dapat disahkan dengan nama dan alamat fakir miskin yang berhak mendapat bantuan dan campur tangan dari pemerintah. Ini bagi memastikan setiap program pembasmian kemiskinan menepati sasaran dan bersesuaian. Program kedua yang dijalankan oleh Kerajaan Indonesia bagi memajukan sektor ekonominya adalah program tindakan pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi diutamakan untuk menggalakkan pecutan dan perkembangan aktiviti ekonomi mampan, memihak kepada kepentingan rakyat, meluaskan peluang pekerjaan dan menyokong jaminan makanan. Antara program dijalankan di bawahnya ialah pembangunan kawasan agropolitan dan manipolitan berasaskan kawasan. Dengan adanya program ini, diharapkan pembangunan ekonomi dari sektor pertanian, perladangan, penternakan dan perikanan dapat dijalankan mengikut kawasan agar lebih tersusun dan fokus mengikut potensi setiap wilayah. Begitu juga industri pelancongan sebagai kawasan tumpuan. Program ini adalah untuk mengoptimumkan potensi pelancongan sebagai penyumbang bagi kabupaten melalui program pakej pelancongan yang mampu meningkatkan jumlah kunjungan dan tempoh tempat tinggal pelancongan di kabupaten. Oleh yang demikian, dua program yang dijalankan oleh Kerajaan Indonesia ini mempunyai hubung kait dengan teori Keynes untuk memajukan negara Indonesia dalam bidang ekonomi. Menurut teori ini, pemerintah sesebuah negara memiliki peranan yang terpenting dalam mengelola ekonomi, terutamanya dalam menjaga dari terjadinya Kesimpulannya, setiap negara harus dipimpin oleh pemimpin-pemimpin yang giat berusaha untuk memajukan negara itu sendiri. Campur tangan daripada kerajaan juga memainkan peranan penting dalam mengurus negara-negara tersebut. Seterusnya, isu dan masalah sesebuah negara itu perlu diketengahkan supaya dapat jalan penyelesaian masalah berdasarkan teori-teori yang tepat dalam menguruskan sesebuah negara itu daripada negara yang mundur bertukar kepada negara yang membangun dan selari dengan negara-negara yang mampu membuat infrastruktur dan mencipta pelbagai kemudahan di dalam negara tersebut. Berdasarkan negara dunia ketiga yang telah dikaji iaitu negara Indonesia. Negara Indonesia ni terdapat pelbagai masalah daripada segi isu ekonomi, isu sosial dan isu infrastruktur. Negara Indonesia ini telah berjaya membuat pelbagai pelan pembangunan untuk menghadapi dan menyelesaikan segala masalah yang negara Indonesia ini telah hadapi. Sekali, negara Indonesia ini dikatakan setiap program pembangunan yang telah dilakukan di dalam negara Indonesia ini selaras dengan teori pembangunan negara yang dapat digunakan bagi memajukan pertumbuhan negara ke arah yang lebih maju.